Sangat saya apa mula perlahan-lahan untuk apa ni sesi sisipan ini. Okey. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Encik Muhammad Izzuddin yang telah menyediakan kemudahan pautan Zoom pada petang ini. Terima kasih kepada Puan Sheila selaku penyelaras CDL Hands-on Session untuk Negeri Sembilan. Terima kasih kepada Puan Nur Amira yang akan melakukan perkongsian pada petang ini. Okay. Jadi saya akan kongsikan masih lagi berkenaan dengan dui pengkodan, pengekodan, susah perlu nak sebut coding ya. Pengekodan, dui pengekodan ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai dual coding. Dual coding maksudnya ada dua input yang disediakan untuk tujuan pembelajaran. Satu input dalam bentuk grafik, gambar. Satu lagi input dalam bentuk perkataan, sama ada tulisan ataupun lisan. Jadi dia ada gabungan di antara grafik dengan perkataan. Okay? Sebab itu dia panggil dual. Maksudnya ada dua panca indera yang terlibat dalam proses menguruskan maklumat berkenaan, iaitu penglihatan dan juga pendengaran. Kita gunakan dua deria. Jadi dua deria ini akan digunakan oleh murid-murid kita ataupun murid-murid untuk memproses maklumat yang dikongsikan oleh guru. Okay? Saya dah bincangkan sebelum ini apakah faedah kita menggunakan dual coding ataupun dui pengekodan ini. Di antaranya dia boleh meringankan beban kognitif yang perlu diproses oleh ingatan bekerja, ya, untuk dikaitkan dengan apa yang telah dipelajari dan telah diketahui oleh murid-murid dalam ingatan jangka panjang. Jadi asas konsep belajar tu masih kita ulang-ulang lah ya. Sebab pembelajaran berlaku apabila kita dapat memindahkan apa yang ada dalam bahan-bahan pembelajaran ke dalam ingatan jangka pendek ataupun kita panggil dia sebagai ingatan bekerja, the working memory. Okay? Bila dah diproses dalam ingatan bekerja, dia perlu dikaitkan dengan apa yang ada dalam ingatan jangka panjang. Sesuatu yang disimpan dalam ingatan jangka panjang itu ialah sesuatu yang telah diketahui oleh seseorang itu. Okay? Itu di antara apalah sikit kaitan dengan apa yang kita nak bincang. Jadi pada hari ini saya akan fokuskan pertama, bagaimana proses kita menggabungkan kedua-dua perkara tersebut. Proses bagaimana kita menggabungkan perkataan dan juga gambar. Ada 5. Saya kongsikan 5. Mungkin ada lagi beberapa cara yang lain. Tapi saya kongsikan perkara yang biasa dan lazim digunakan. Kadang-kadang kita guna. Memang kita guna kan. Tapi kita mesti tahu juga apakah konsep ataupun teori di belakang setiap penggunaan berkenaan. Supaya nanti bila kita menyediakan bahan-bahan tersebut,
kita merancang dengan betul, memasukkan elemen-elemen yang sesuai, yang bertepatan. Jadi pertama lukisan, lukisan. Biasanya lukisan ini dapat meningkatkan pemikiran anak-anak, dalam proses pembelajaran, dan dia dapat mendalami apa yang dipelajari. Sebab tu kadang-kadang kita suruh dia membuat gambar rajah untuk menerangkan apa yang dia faham, dan kita pun biasa bila kita membaca sesuatu perkara, sesuatu konsep, kita akan lakarkan konsepnya di dalam dalam bentuk gambar, kita pindahkan dalam bentuk gambar. Jadi kadang-kadang menggalakkan anak-anak melukis apa yang dia faham, melukis konsep-konsep tertentu, itu lebih baik sebab dia akan melibatkan dua perkara tadi. Dia dapat menggambarkan dalam buat gambaran, dan yang kedua dia boleh melabel lah, menggunakan perkataan dan sebagainya. Jadi itu banyak kajian yang menunjukkan bahawa lukisan itu membantu mengukuhkan pembelajaran. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita menggunakan ramah rajah. Ini biasanya, kalau cikgu-cikgu masih ingat, dulu kita didedahkan dengan thinking map. Thinking map ataupun peta berfikir, peta pemikiran. Ada 7 ke 6 jenis thinking map. Contohnya macam bubble map. Kalau kita nak menyenaraikan ciri-ciri sesuatu perkara, kita akan buat bubble map. Kita akan isi. Itu sebenarnya kita dapat memudahkan proses berfikir satu. Yang kedua, dapat kita mengukuhkan pemikiran. Pemikiran untuk mengenal pasti konsep, ataupun kita buat dalam bentuk flowchart. Kan ada flow map. Peta berfikir itu dalam bentuk aliran, carta aliran begitu, untuk memudahkan kita mengaitkan satu peringkat dengan satu peringkat. Okey. Itu kita ada tree map, kita ada bridge map. Semuanya itu adalah alat-alat yang dalam bentuk grafik. Alat-alat yang di pemikiran tu kita bantu melalui grafik. Jadi mudah kalau sampai saja aktiviti untuk membuat mengenal pasti ciri-ciri, anak-anak terus saja buat bubble map. Di tengah tu objeknya, kelilingnya itu adalah ciri-cirinya. Jadi dia boleh visualize pemikiran berkenaannya, dapat direalisasikan dalam bentuk gambar rajah. Okey. Kemudian poster. Poster ni sangat popular sekarang. Kita panggil infografik, kan. Poster-poster ni banyak digunakan untuk mempromosi sesuatu idea, untuk menerangkan sesuatu keadaan, untuk sebab dalam poster tu kita boleh gabungkan banyak benda. Kita boleh masukkan perkataan, kita boleh masukkan gambar. Sama ada gambar tu berbentuk gambar yang portrait, gambar yang kita panggil gambar yang foto lah, foto, ataupun lakaran, dalam bentuk lakaran.
Dan itu boleh apa lagi memudahkan juga proses pembelajaran. Sebab tu kalau kita nak buat persembahan, saya biasa kalau masa saya mengajar dulu, saya galakkan pelajar-pelajar saya untuk menyediakan infografik. Bila dia menyediakan infografik, dia kena berfikir apa yang nak dimasukkan dalam, apakah grafiknya, bagaimana mengaitkan satu grafik dengan grafik yang lain. Jadi banyak proses berfikir yang perlu dilalui oleh seseorang itu. Yang ketiga ialah timeline, garis masa. Garis masa ni biasa kita gunakan untuk menunjukkan susunan dan juga urutan. Urutan daripada satu peringkat ke satu peringkat. Jadi bila kita nampak ada garis masa tu, kita boleh nampak the big picture from the beginning until the end, daripada awal hingga ke akhir. Bila kita ada big idea yang begitu, gambaran keseluruhan, itu akan membantu kita untuk buat connection di antara satu peringkat dengan satu peringkat yang lain. Kadang-kadang ada perkara-perkara yang dikongsikan tu, dia tidak berbentuk urutan yang rigid. Dia boleh bermula di mana-mana saja. Jadi dia menunjukkan ada connection yang dynamic di antara satu perkara, satu elemen dengan elemen yang lain. Itu kita tengok biasa ditunjukkan melalui anak panah. Kan? Ada anak panah tu satu hala. Ada anak panah tu dua hala. Jadi anak panah satu hala berbeza dengan, maksudnya dengan anak panah yang dua hala. Jadi ada hubungan yang timbal balik, ada hubungan yang sehala. Jadi semuanya tu ada makna yang boleh disampaikan dalam garis masa berkenaan. Dan yang kelima ialah pengurusan grafik, graphic organizer. Okay? Kita banyak gunakan. Ini ada kaitan juga lah dengan apa yang saya sebut tadi, yang thinking map tu pun ada elemen-elemen pengurusan grafik. Dalam pengurusan grafik tu kita menyusun maklumat. Cuma yang kita kena perhatikan ialah supaya maklumat yang kita susun itu, kalau perkataan tu tidak terlalu banyak sangat, banyak sangat, nampak sangat terlalu teksty sangat, banyak sangat teks, macam dia tulis karangan dalam pengurusan grafik itu tidak memenuhi. Biasa kita gunakan dua perkataan untuk dimasukkan dalam pengurusan grafik. Sebab itu juga menunjukkan kepahaman kita. Macam kita buat presentation lah kan, tak payahlah kita nak baca satu-satu apa yang kita bentang kan. Itu yang kita sediakan tu untuk orang lain baca, untuk kita punya audience. Kita teranglah perkara yang tak ada di dalam teks berkenaan. Jadi ada banyak contoh-contoh pengurusan grafik, dan ada juga banyak juga software-software, aplikasi yang kita boleh gunakan untuk memudahkan proses penyediaan grafik berkenaan. Kita ada cara online, ada yang kita boleh download, dan dia lebih dalam bentuk yang lebih mudah. Satu, yang kedua dia nampak lebih cantik lah. Boleh tukar warna, boleh tukar saiz dan sebagainya. Okey. Itu di antara beberapa contoh yang mana kita boleh menggunakan kita panggil dui pengekodan itu dalam pembelajaran, melalui lukisan, melalui gambar rajah, melalui poster ataupun infografik, melalui garis masa,
dan juga pengurusan grafik. Okey. Seterusnya saya nak berkongsi sedikit tentang apakah mungkin ada kesilapan-kesilapan yang boleh kita lakukan semasa kita cuba mengaplikasikan idea dui pengekodan ini. Ini di antara beberapa kesilapan lazim yang berlaku. Ya. Yang pertama, kesilapan yang pertama mungkin kita tak study betul-betul. Bagaimana menyediakan uh, apa tu grafiknya, ya, dan sebagainya itulah. Ya. Jadi kita perlu pastikan bahawa kita faham betul-betul bagaimana kita nak menyediakan lukisan, gambar rajah, poster dan sebagainya dari segi saiz, kan? Kadang-kadang kalau saiznya terlalu kecil, itu pun bermasalah kepada kita punya audien, kan? Susah, tak, gambar tu tak berapa jelas, kan? Saiznya terlalu kecil, dan yang lebih bermasalah lagi ialah gambar tu tidak menyampaikan mesej yang sepatutnya. Idea lain, gambar lain. Itu pun perlu perlu dilihatlah, ya. Supaya nanti kita biasanya bila kita nak menyediakan bahan-bahan yang berbentuk dui penggodan ni, kita kena study, okey. Kita kena cari resource-resource yang sesuai untuk kita menjana gambar-gambar ataupun grafik-grafik yang bersesuaian. Okey. Ada banyak juga tool-tool yang boleh kita gunakan. Kalau saya banyak gunakan Nouns Project. Nouns Project, kita cari apa juga ikon, grafik dan sebagainya untuk kita gunakan dalam kita menyediakan bahan-bahan. Dalam bentuk nak menyediakan kita punya presentation ke, nak menyediakan kita punya poster ke dan sebagainya. Kadang-kadang bakat tu penting juga lah, kan. Tak semua orang ada bakat tu. Ada orang yang berbakat tu dia kreatif. Ada je idea dia macam mana dia nak mengolah sesuatu maklumat itu sesuai pula dengan grafik yang dipilih. Maksudnya kreatif satu hal, tetapi dia tahu apa yang dia nak, yang sedang dia buat. Jadi pastikan kita study sikit lah. Ataupun kita study bahan-bahan yang orang lain buat. Macam mana orang tu buat. Kita jadikan contoh untuk kita menyediakan bahan kita pula. Banyak contoh-contoh yang baik yang boleh kita kena pasti daripada resource-resource yang sesuai lah. Kita pergi ke internet ke, kita jumpa website yang berkaitan. Kemudian kesilapan yang kedua ialah dari segi pemilihan gambar ataupun grafik. Ini masalah dia, kita ikut suka kita aja, kan? Kita hanya milih gambar-gambar ataupun grafik yang kita suka. Tak semestinya apa kita suka itu sesuai, kan? Ada juga ada gambar-gambar tu kita tak apa nak suka, kan? Tapi dia sesuai, menepati mesej yang ingin disampaikan. Okay? Jadi pastikan bahawa sesuatu yang kita pilih itu dia bermakna dan dia serasi ataupun synchronize dengan maklumat yang nak disampaikan. Macam kita nak cerita benda-benda yang kita panggil serius. Biasa bahan-bahan tu kita buat bahan-bahan yang serius juga lah. Kalau kita nak cakap benda yang serius, kita letak gambar-gambar yang lucu dan yang maksudnya dia tak ngam, tak sesuai. Itu di antara kemungkinan kesilapan yang boleh berlaku. Yang ketiga ialah kita ni banyak masa kita guna untuk menghias lah. Kan? Kalau kita nak, ada orang tu dia perfectionist, kan. Dia nak dia punya bahan tu nampak perfect lah. Jadi ada masanya. Kalau bagi saya yang penting ialah kita memberi fokus lebih pada konten itu. Konten yang kita nak sampaikan tu
pastikan konten itu sesuai, menepati apa yang sedang kita buat. Yang selebih itu kita gunakan untuk mempermudahkan uh, apa ni uh, audien kita untuk memahami apa yang cuba kita sampaikan. Jadi satu yang penting juga ialah kita highlightkan perkara-perkara yang penting. Takut nanti orang banyak menghabiskan dia punya perhatian tu kepada perkara-perkara yang kita kata hiasan-hiasan tu. Dia tak fokus kepada uh, idea yang kita nak sampaikan. Itu pun perlu diambil kira jugalah. Dan kesilapan yang keempat ialah melakukan overdo lah. Overdo. Jadi kita perlu selektif dalam memilih apa ni bahan, supaya apa yang kita pilih tu betul-betul bermakna. Jangan terlalu banyak sangat grafik-grafiknya, okey. Tag-tagnya pun panjang-panjang. Jadi itu pun boleh mengganggu proses audien kita untuk mengenal pasti idea-idea penting yang berkaitan. Sebab tu kalau dalam grafik saya ni pun, bila saya gunakan perkataan kesilapan tu, saya gunakan warna yang sama. Supaya orang tahu bila warna tu, itu menunjukkan idea yang sama. Begitulah. Jadi kita memilih warna, memilih grafik itu ada dia punya sebab, ada dia punya dia punya alasan yang cukup baik. Kemudian dari segi menyusun itu, jangan susun kelang kabut. Kita kena ada kekemasan kat situ kan. Dia susun tu mengikut macam kita sebut tadi, ada urutan dia, ada nak panah dia nak bergerak daripada sini ke sini. Dan benda tu nanti bila orang baca, dia akan ikut dia punya flow. Ada flow dia. Kita tunjukkan dia punya flow. Jadi itu pun akan memudahkan untuk kalau untuk pelajar, dia dapat memudah mengenal pasti apakah isi-isi yang penting, sebab dia nak proses perkara-perkara berkenaan dalam proses pembelajaran. Dan yang selapannya akhir yang saya nak kongsi kat sini ialah kita jangan membuat andaian. Banyak membuat assumption. Kita anggap itu, kita anggap ini. Sebab kadang-kadang kita perlu ambil kira jugalah latar belakang audiens, latar belakang audiens, ataupun satu lagi ialah kemudahan yang mereka ada, dan bahan-bahan kita tu sesuai dengan peringkat umur. Peringkat umur. Kalau kita untuk anak-anak yang kita banyak gunakan gambar-gambar daripada perkataan. Kalau peringkat yang lebih tinggi, kita seimbangkan di antara grafik dengan perkataan itu. Jadi kita perlu berfikir dengan serius untuk mengenal pasti bagaana kita dapat membantu bahan yang kita sedia itu membantu proses pembelajaran. Dia dapat, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, dapat meringankan beban kognitif. Beban kognitif kita ni, khususnya ingatan bekerja tu, dia mempunyai kapasiti yang terhad. Bila kapasitinya terhad, kita harap dengan adanya bahan-bahan yang menggunakan prinsip dui pengekodan ni dapat membantu mereka untuk memproses fakta, maklumat dalam pemikiran mereka lah. Itu yang saya nak kongsikan. Mungkin ini adalah merupakan sesi akhir untuk konsep ataupun teori dual coding ini.
InsyaAllah dalam sesi yang akan datang saya akan pergi kepada teori yang baru ataupun konsep yang baru, yang lain lah ya. Jadi saya harap apa yang saya kongsikan dapat memberikan sedikit sebanyak idea kepada cikgu-cikgu untuk menyediakan bahan-bahan yang berkenaan. Jadi saya nak kongsikan sebelum saya serahkan kepada Puan Sheila, saya nak kongsikan satu perkara. Boleh nampak cikgu? Okey. Cikgu nak lebih sebab saya letakkan tu dalam poster tu ada maklumat-maklumat tentang pendaftaran dan sebagainya. Jadi insya-Allah CDL akan melaksanakan satu lagi program yang dikenali sebagai bimbingan instruksional CDL. Okey, bimbingan instruksional CDL iaitu satu program untuk melatih pembimbing instruksional coaches untuk membantu guru-guru. Dan program ini adalah merupakan program yang kita rancang untuk melatih lebih ramai pembimbing instruksional di sekolah-sekolah. Sebab tu kita fokus dalam CDL ni, kita ramai juga cikgu-cikgu yang membuat perkongsian. Okay? Banyak mempunyai bakat-bakat untuk menjadi pembimbing. Jadi untuk menjadi pembimbing yang berkesan ni, kita perlu ada dia punya structure, kan? Ada dia punya kemahiran, kompetensi yang tertentu. Jadi untuk tujuan itu, kita ada sesi pengenalan pada 31 Oktober minggu depan, hari Selasa, pukul 3 hingga 4:30 petang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh mendaftar melalui pautan yang telah disediakan. Itu ada pautan disediakan dalam bentuk Google Form. Setakat tadi saya cek dah ada 86 orang dah mendaftar. Baru kita wawarkan semalam. Kalau tak silap Datuk dah masukkan dalam dia punya Facebook. Jadi program ni nanti akan memberi fokus kepada dua perkara. Ya, bimbingan instruksional yang kita nak sedia, yang nak kita jalankan ini, program ini nak beri fokus pada dua perkara. Pertama, fokus kepada pembelajaran bermakna. Okay. Yang kedua, kepada pembelajaran digital. Jadi di samping kita menyediakan tool, alat-alat untuk melaksanakan bimbingan instruksional, dia punya konten tu nanti kami akan fokus kepada, pertama, asasnya ialah pembelajaran bermakna, deep learning. Yang kedua ialah kepada pembelajaran digital. Kalau kita tengok dalam perancangan kementerian, mulai tahun depan dia akan banyak fokus kepada digital learning, pembelajaran digital. Jadi kami percaya di CDA kita nak menyokong hasrat kementerian ini supaya guru-guru kita dapat melaksanakan pembelajaran digital tu dengan lebih baik. Sebab guru-guru kita ni perlukan pada sokongan, ya, dan sokongan itu berbentuk sokongan yang berterusan. Sebab bimbingan instruksional ni dia berterusan, ya. Dia berterusan, maksud saya mungkin mengambil masa paling kurang 2 tahun bimbingan itu berlaku. Sebab tu dalam program ini nanti, ianya akan dikenalikan oleh jurulatih yang berpengalaman lah. Kita ada juga jurulatih yang nanti mendapat pentauliahan daripada luar negara pun ada. Ada beberapa orang yang telah mendapat pentauliahan. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, projek ni juga akan sampai ke peringkat pentauliahan juga. InsyaAllah dia akan bermula pada tahun hadapan, ya, tahun depan. Sebab dia akan melibatkan teori dan juga amali. Bila kita belajar teori bimbingan instruksional ni,
peserta kena pergi ke sekolah, laksanakan bimbingan itu. Amalkan apa yang telah didedahkan kepada kita, kita amalkan. Jadi, macam mana kita nak bukti kita ada amal? Adalah cara bukti dia. Ya? Sebab tu dia mempunyai masa. Ada cara untuk kita membukti kita, sebab tu peserta perlu menyediakan portfolio bimbingan instruksional. Ada dia punya apa nantilah, ada toolkit yang kita sediakan. Toolkit memang banyak lah, nanti kita akan sediakan. Jadi kalau cikgu nak maklumat lebih lanjut, nanti boleh hadir dalam sesi pengenalan. Sesi pengenalan ni ada 2 siri. Siri yang pertama pada 31 Oktober. Siri yang kedua pada minggu yang seterusnya tu. Hari yang sama dan juga masa yang sama. Jadi bila cikgu daftar, kita akan maklumkan nanti ada punya apa ni, pautan yang boleh cikgu masuk ke dalam apa tu, dalam platform Zoom. Kita nanti akan akan masukkan melalui email, dan tak silap saya kita pun ada menyediakan WhatsApp group untuk kali ini, dan juga Telegram. Jadi siapa yang ada akaun berkenaan nanti boleh kongsikan dengan pihak apa tu, pengurus pihak kita punya technical team yang menguruskan perkara ini. Saya ingat setakat itu dulu perkongsian saya. Jadi kalau cikgu berminat, cikgu boleh daftar pada pautan yang telah disediakan dan ikuti sesi pengenalan yang lebih detail. Yang saya cakap ni sangat umum. Sesi yang akan datang tu dia akan terangkan konsep, dia akan terangkan dia punya prinsip-prinsip bimbingan instruksional, dan kita akan detailkan lagi apa yang kita masukkan dengan pentauliahan berkenaan. Jadi saya berhenti setakat itu dulu. Terima kasih di atas perhatian dan tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi saya serahkan kepada Puan Sheila untuk sesi perkongsian oleh Cikgu Amira. Terima kasih.